إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Syukur kata Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini dapat sama-sama kita kumpul di masjid kita dan akan kita sambung perkongsian kita yang telah kita tinggalkan pada bulan yang lalu, ya. Daripada fiqhul at'imah, fiqh pemakanan ataupun fiqh makanan dan minuman, dan kita telah berkongsi tentang beberapa perkara asas lah sebelum pada ini. Pertama ialah definisi apa itu makanan. Makanan ialah apa yang dimakan dan diminum juga. Kerana orang Arab kadang-kadang dia sebut makanan ta'am, kadang-kadang dia sebut minuman syarab, ya. Tapi kadang-kadang satu perkataan yakni ta'am sudah merangkumi makanan dan minuman. Makanan pun kita boleh kata ta'am, minuman pun kita boleh kata ta'am. Itu satu keunikan lah bahasa Arab yang saya kira Allah Ta'ala alam lah, mungkin lah tidak ada pada bahasa-bahasa yang lain, mungkin lah, ya. Orang Arab pembeli disebut al-ba'i', orang Arab penjual disebut al-ba'i'. Bai' tu maksud aku jual, ya. Wa halallahu al-bai' wa harrama ar-riba. Allah Ta'ala larang, Allah Ta'ala halalkan, sana dia terjemahkan jual beli, betul tak? Sebenarnya Allah Ta'ala larang jual, Allah Ta'ala larang beli juga. Sebenarnya Allah Ta'ala menghalalkan jual dan menghalalkan beli juga. Al-bi' dia boleh guna dua-dua. Jual pun boleh, beli pun boleh, ya. Sama lah konten ni pun, makanan pun kata ta'am, minuman pun kata ta'am. Kebiasaannya lah ta'am ni diterjemahkan sebagai makanan, tapi dia boleh juga diterjemahkan sebagai minuman, ya. Umpama Rasulullah SAW berkata dalam Sahih Muslim tentang air Zam-Zam, innaha ta'amu ta'min, ya, wa shifa'u suqmin. Innaha ta'amu ta'min, sesungguhnya air Zam-Zam ini ialah ta'amu ta'min. Kalau kita terjemuh apa dia? Minuman yang, ya, mengenyangkan. Ta'am tu makanan. Pasal apa terjemuh minuman? Sebab ta'am diguna pakai untuk kedua-duanya. Diguna pakai untuk makanan, diguna pakai untuk minuman. Dua-dua boleh pakailah, applicable. Al-bi' diguna pakai untuk jual, diguna pakai untuk beli juga. Al-bayyi'an bil khiyari ma lam yatafarraqa. Kata Nabi, al-bayyi'an, dua orang ba'i', makna penjual dan pembeli. Kerana al-bi' diguna pakai untuk kedua-duanya, ya. Bil khiyari ma lam yatafarraqa, boleh khiyar selagi mana dia tidak berpisah. Tuan-tuan beli barang, bagi duit dah kan, barang ambil. Sebelum tuan-tuan beredar, tuan-tuan boleh cancel jual beli itu, ya. Suka ke, tak suka ke, sengaja ke, tak sengaja ke, saja-saja ke, ada purpose ke, tak kisah. Dipanggil khiyar majlis. Kita boleh saja membatalkan jual beli selagi mana kita tidak berpisah daripada majlis itu, ya. Boleh buat ke ni di pasar raya, bayar cashier dah cash out kan. Dah lah, kalau saya tak jadi beli, habis balik duit awak. Ngepek dia. Boleh kan? Mungkin dalam setengah-setengah keadaan tak boleh lah kan, menyusahkan.
Tapi peruntukan itu ada dalam syarak. Ya. Dan sebelum ni kau tak kenal kan, apa nama doktor tu, Dr. Ahmad Sufian, pensyarah muamalat di UM. Dia juga adalah AJK Fatwa Perlis, dan pada sama penasihat syarah untuk beberapa syarikat macam pelaburan emas dan seumpamanya. Dia pun pernah up isu ni tentang khiyar majlis yang dia dah tak dipraktikkan. Ya. Saya dulu masa jadi restoran manager, lama dah cerita 25 years ago kan. Ya. Saya baru jadi start, dulu baru nak start. Maka ada customer cancel, saya nak marah saya. Yalah, kita kena void, and then kita kena buat incident report, news tu dia panggil. Tapi peruntukan tu ada dalam syarak. Ya. Sebenarnya tak salah sama sekali. Tengoklah macam mana. Ya. Baik. Jadi boleh pakai ya. Kemudian yang kedua, kita dah bincang tentang hukum makanan dan minuman ya, di mana asalnya adalah harus al-aslu fil at'imah wal ashribah al-hil ma lam yakun dalilun ala tahrimiha. Asal-asal makanan dan minuman itu adalah halal dan harus sebagaimana tidak ada dalil yang mengharamkannya. Sebab tu ada yang disepakati haram, ada yang tidak disepakati haram. Kalau tak sepakat ni bolehlah kita tolak ansur sikit sebanyak. Ya. Ada member pergi di Australia, masuk restoran seafood babi. Ya, sana harus. Dia makan-makan, dia balik cerita kat Malaysia, kena kecam lah. Dah awak makan tu dia ni sudah lah, sana okey. Ya tak? Dan pernah dijawab oleh mufti wilayah dulu, Dr. Zul Al-Bakri, dalam fatwa beliau tentang hal itu, di mana katanya memang sebagian menghalalkan, sebagian mengharuskan. Mazhab Syafi'i tidak membenarkan, tapi sebagai lain membenarkan. Mungkinlah tuan-tuan pergi kat setengah negara tu kan. Tuan-tuan pergi ke Afrika, Islamic country, kadang-kadang katak tuan-tuan ada like aquarium. You want to eat, you choose, you buy, then cook, makan lah. Tapi balik sini kena kecedem semua. Baik. Malah ada sebagainya tuan-tuan rasa macam tak boleh makan, macam tupai. Sebenarnya majoriti ulama mengharuskannya, termasuk fatwa Indonesia. Tupai adalah harus. Dan Dr. Zul pula pernah jawab isu ni. Katanya tupai adalah harus di sisi majoriti para ulama. Mungkin kita nampak macam jijik pasal kita tak pernah makan. Tapi haiwan yang halal kerana dia tidak makan benda-benda yang najis. Of course lah, dia tidak pernah dinaskan kerana haiwan tu pun tak ada di tanah haram. Jadi back tu kaedah yang asal. Itulah asal-asal makanan itu adalah halal dan harus, melainkan jika ada bukti yang jelas lah ia diharamkan. Sama ada dinaskan oleh Allah Ta'ala dan Rasul, ataupun jika tidak ada, kerana bukan semua makanan minuman ada pada zaman Rasulullah. Of course lah, tak semua ada di tanah Arab. Kena tengoklah, kerana ulama dalam hal ni banyak menggunakan pakai kias ya. Ala kulli hal kena cek fatwa dan tanya orang yang tahu. Ya, kadang-kadang ada juga orang jenis tak tahu. Saya pernah dulu pergi di satu surau. Adalah seorang tu dia kata apa? Oh, kolon ni pelik-pelik lah. Kita dulu tak pernah dengar, sekarang kita dah dengar. Gajah dia kata boleh makan. Gajah apa saya tak ingat. Wahabi lah ni. Memang gajah tak boleh makan. Majoriti, tapi sebahagian kata boleh makan. Jadi janganlah kita buat satu perspektif dalam keadaan kita tidak mengetahui. Cuba balik buku fiqh Atimah macam mana lah. Belajar lebih sikit kita tahu bahawa tak semua makanan itu disepakati haram. Kalau kita kata haram sekalipun, tak semestinya ia haram di sisi yang lain. Tuan buka YouTube, tuan tengok orang Arab pakai serban, pakai kopiah, buat barbecue. Barbecue apa? Anak buaya. Kerana di sisi mereka memang boleh makan. Memanglah demo tak makan, tapi janganlah kata orang yang makan itu non-Muslim ke, ataupun makan benda haram atau seumpamanya. Ya. Oh. Baik. Apa tadi? Jadi asalnya halal dan harus. Itu penting sekali. Ini kaedah yang terutamalah dalam hal-hal keduniaan. Apalah yang melibatkan makanan dan minuman. Dan sebenarnya bukan makanan minuman saja, pakaian ya, sama juga. Asal benda dunia saja kita pakai kaedah tu. Ya, manusia boleh
mencipta apa saja, boleh buat apa saja, lagi mana dia tidak langgar syarak. Kalau ada yang tak boleh dilakukan, kalau ada nas ke apa, tak boleh lah. Dan yang ketiga ialah kepentingan ilmu ini, di mana amat penting sekali untuk kita mengetahui lah mana satu yang halal, mana satu yang haram. Kerana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Ibnu Majah daripada Anas bin Malik, talabul halali faridatun aw wajibun ala kulli muslim. Mencari halal itu adalah fardu ataupun wajib ke atas setiap muslim. Macam mana nak cari kalau tidak tahu? Jadi mau tidak mau kena belajar. Kerana banyak benda yang kita tidak tahu, dan kerana kadang-kadang banyak juga benda yang kita dia tidak jelas. Dia ada benda-benda indirect lah. Kadang kita bukan nak buat benda haram, tapi kita tak tahu ia haram. Kadang kita bukan nak buat benda yang dilarang, tapi kita tidak tahu ia dilarang. Ada satu company dia kolek duit, lepas tu dia beli hadiah, kemudian dia buat cabutan bertuah. Boleh tak? Is it allowable? Boleh macam tu? Ramai orang tak tahu. Tak? Tak boleh, itu judi. Judi ni tidak sebenarnya tuan-tuan pergi ke spot toto, bayar, tikam, balik. Tak. Tuan-tuan ambil saja duit, tak? From everyone, and then tuan-tuan buat satu perbuatan yang mana everyone ada chance untuk menang, everyone ada chance untuk kalah. Dalam keadaan semua contribute something. Itu judi, al-maisir. Oh Allah, pertandingan je pun ustaz. Pertandingan tak pertandingan, kita panggil je pertandingan. Nak panggil gapo tak kisah. La musyahata fil istilah. Kita tidak perlu terkeliru dengan istilah. Istilah ni manusia bagi. Atas saya tuan-tuan mengajar few words, ada beberapa perkataan yang istilah saya buat sendiri, yang tak ada pun. Saya belajar saya mengajar fiqh muamalat di universiti, saya ajar part time kan, di Masjid Surah, 3-4 tempat pun saya ajar. Ada istilah saya buat sendiri. Nak bagi orang faham. Nampak? Okey je. Janji konten dia tu macam mana? Yang penting isi dia tu. Botol mineral ni kalau diisi arak, dia tak boleh makan walaupun tertulis air mineral semula jadi. Betul tak? Tapi kalau botol arak isi air putih, isi air kosong, boleh minum tak? Oh, tak boleh minum. Kau ustaz, nanti orang ingat kita minum arak. Itu soal lain. Soal boleh minum tak boleh minum, boleh minum. Pasal kalau kita minum tu air, bukan kita minum botol tu. Tulisan kita boleh tulis, tapi isi dia tu macam mana? Lepas tu ulama buat kaedah la musyahata fil istilah. Tidak ada permasalahan dengan istilahan. Bahkan sebagian besar daripada istilah ni dia baru, sesuai dengan perkembangan manusia. Bahasa ni dia sentiasa berkembang bersatu masa. Bahkan ada banyak istilah-istilah yang dulu tidak dikenali, tapi hari ni jadi top. Istilah yang top. Itu kita tahu lah. Kepentingannya ialah banyaklah kita taat perintah Allah, untuk orang kata apa, memastikan ibadah kita diterima. Kerana kalau kita makan benda yang dilarang, benda yang haram, maka antara keburukannya ialah Allah Ta'ala tak terima doa kita. Kadang-kadang kita doa-doa Allah Ta'ala tak terima dengan sebab kita, dan boleh jadi juga ibadah kita pun tidak diterima. La yaqbalullahu salatan la yaqbalullahu salata rajulin fi jawfihi haram. Walaupun hadis ni tidaklah hadis marfu', dia hanya mauquf. Mauquf ni makna sahabat sebut, bukan Nabi sebut. Tapi kebiasaan dalam hal ini, sahabat tidak menyebut sesuatu melainkan ia datang daripada Nabi. Cuma isu dia sahabat tak kata, Nabi kata. Ada hadis ni tuan-tuan, sahabat sebut tapi dia tak kata, Nabi kata. Maka kalau sahabat tak kata, Nabi kata, kita tak boleh kata Nabi kata. Kita tetap kena kata sahabat kata. Tapi dengan sebab dia perkara gaib. Perkara gaib ni sahabat dia tak pandai-pandai. Kalau benda yang bukan gaib seperti yang ibadah, boleh jadi sahabat ijtihad. Boleh jadi. Kerana benda fiqh ni dia boleh fikir sendiri, boleh ijtihad. Betul? Tapi akidah tak boleh. Mana ada orang boleh ijtihad buat akidah?
Orang kata kaedah dalam Islam ialah, ataupun sumber dalam Islam ialah Quran, sunnah, ijma', qiyas. Itu dalam fiqh, bukan Islam keseluruhan. Kalau akidah dia tak pakai yang tu, dia pakai Quran, sunnah, ijma', no qiyas. Qiyas tak ada dalam berakidah ni. Mana ada qiyas? Adalah segelintir ulama yang menggunakan pakai, tapi keseluruhan ataupun majoriti daripadanya tidak menggunakannya. Qiyas no dalam akidah, ya. Jadi mana boleh sahabat cakap benda yang dia tidak ambil daripada Nabi? Benda ni benda gaib, kan? Contoh itulah, Nabi kata Allah Ta'ala tak terima solat yang dalam perutnya ada benda haram. Mana dia tahu Allah Ta'ala tak terima kalau ia tidak diberitahu oleh Nabi? Sebab tu hadis-hadis umpama ini ulama klasifikasikan dia marfu', tapi marfu' maknawi. Dia tidak dikatakan oleh Nabi secara direct, tapi ada kemungkinan ia diambil oleh Rasulullah. Degree dia tu bawah lah sikit. Nampak? Pasal benda gaib, mana orang tahu kan? Nabi je tahu. Tuan-tuan buat gini, luar rezeki. Tuan-tuan buat gini, sempit rezeki. Rezeki ini benda gaib. Tuan-tuan buat begini, Allah Ta'ala dindingkan tuan-tuan daripada kejahatan syaitan, iblis. Syaitan, iblis ni benda gaib, pendindingan pun benda gaib. Sebab tu kalau orang cakap pasal rezeki, pasal pendindingan, perlindungan, kalau saya lah minta dalil lalu, dalil mana dalil? Very sorry to say lah. Pasal this is gaib, ya? Tak ada siapa boleh buat agama sendiri dalam bab ni. Tapi kalau faith, okey, boleh tolerate. Ibadat, adapun bab akidah, dia mesti betul-betul datang daripada perkhabaran wahyu. Tuan-tuan tengok ulama yang kontemporer baru je meninggal, Dr. Yusuf Al-Qaradawi, kan? Kalau ikut dia lagi straight, ya? Dia bukan hanya syurga, neraka, malaikat, syaitan, ya? Kalau benar-benar melibatkan jin pun, jin ni kan, dia kata hak betulnya wahyu, ya? Quran hadis, ya? Sehingga kalau orang tu merasuk pun dia kata itu bukan syaitan, pasal tidak ada dalil. Dia very straight buat ni, ya tak? Orang tu boleh mendakwa itu, mendakwa ini di atas pengalaman-pengalaman tertentu, tapi siapa boleh verify? Tak ada siapa boleh verify. Tapi Quran hadis boleh verify, ya tak? Itu dia punya hal lah, kan? Tapi nak cerita begitu. Jadi Nabi kata, ataupun sahabat kata, bukan Nabi kata, sahabat kata, Ibn Abbas lah, Allah Ta'ala tak terima semayang yang dalam perut dia ada benda yang haram, kerana Allah Ta'ala amat tidak suka, ya? Of course lah, kalau doa memang ada kemungkinan besar tidak diterima oleh Allah, kerana dalam Sahih Muslim Nabi kata ada orang tu dia doa ya Rab ya Rab, sekarang dia dalam keadaan kesusahan di padang pasir, tidak ada makanan dan seumpamanya, sementara dia bermusafir, yang mana ciri-ciri itu amat dekat dengan mustajab Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala ni kalau kita susah betul, dia tolong, dan dah lah musafir, orang musafir doa mustajab. Tak ada makanan minuman pula, takkan Tuhan tak tolong, tak? Angkat tangan Tuhan mesti tolong, ya? Tapi Nabi kata mat'amu haram, malbasu haram, ruzi bil haram, fa anna yustajabu lahu. Makanan dia haram, pakaian dia haram, dia pula diberi makanan yang haram, macam manalah Allah Ta'ala nak mustajabkan? Di samping banyak kepentingan yang lain, ya? Jadi tiga isu ni walaupun dia mukaddimah, tapi dia ada prinsip asas dan terutama dalam bersabit fiqh ni. Cuma hari ni tuan-tuan saya nak masuk tajuk yang barulah, yang dinaskan oleh pengarang buku ini. Itulah Abu Mu'az As-Sudais. Itulah tajuk dia, makanan haram hanya 4. Saya dah bagi nota ni ke Haji. Mana Haji kita? Tak bagi lagi, nanti nak bagi. Tajuk buku ni makanan haram hanya 4, kemudian dibuat tanda tanya. Kenapa tuan-tuan? Kerana terdapat sebilangan ulama yang mengatakan bahawa yang diharamkan oleh Allah, yang betul-betul haramlah hanya 4 sahaja, ya? Kerana dalam Quran 4 makanan ni saja yang disebut oleh Allah. Dan pendapat itu juga disandarkan kepada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Umpamanya dia akan sunnah Abi Daud, tak kala ditanya oleh sahabat yang lain tentang Kungfus. Tahu Kungfus? Bukan kungfu, Kungfus. Eja sama dah tu, Kunfuz.
Bahasa Melayu kita landak lah, landak. Landak, boleh makan landak? Pernah makan landak? Ada restoran landak tuan, kat Sabak Bernam. Anak tak pernah makan lah. Tapi keluarga isteri ada pergi ya. Isteri anak orang Sabak Bernam. Katanya sedap, tak tahu lah kan. Dia bukan eksotik ya. Mungkin terkawal kot, saya tak tahu lah. Jadi Ibnu Umar dia tanya tentang Konfus, boleh makan ke tidak boleh makan? Dia kata boleh. Kemudian dibaca ayat ni. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir fa innahu rijsun aw fisqan, sampai akhir ayat ya. Dia baca ayat ni. Dia kata boleh, jaizun, halal. Karena Allah Subhanahu wa taala berkata, qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman, katakanlah wahai Muhammad, aku tidak dapati perkara-perkara yang haram ke atasku untuk seseorang pemakan itu memakannya. Makna kata ayat ni nak kata tidak haram ke atas seseorang untuk makan sesuatu, melainkan Allah Ta'ala sebut satu, ayyakuna maitatan, bangkai. Bangkai confirm tak boleh makan, confirm ya, ijma', unanimous agreement atau disebut sebagai consensus, makna sepakat para ulama bangkai memang tak boleh makan. Tak kira bangkai apa sekalipun. Kalau bangkai haiwan tu memang yang tak, memang dah tak boleh dimakan, confirm lah kan. Ini bangkai haiwan-haiwan yang halal dimakan seperti kambing, seperti unta, seperti biri-biri, ayam bahkan. Mati saja tanpa disembelih dengan sembelihan yang sah, ia menjadi bangkai. Maka ia tidak boleh dimakan sepakat para ulama. Dia beza dengan jual beli. Bangkai ini tuan-tuan, majoriti ulama melarang jual beli, tapi segelintir lah membenarkan. Dia bak jual beli dia ringan sikit berbanding bak makan. Sebab itu kalau boleh bak makan ni, walaupun tak ada bukti 100% lah, ulama menggalakkan kita meninggalkannya jika ada syubhat-syubhat tertentu. Ya, tuan-tuan belajar hadis 40 Nawawi, hadis Ibnu Majah yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas Hasan bin Ali, bukan Ibn Abbas. Ibn Abbas hadis lain la darara wa la dirar, tak silap. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Nabi kata tinggalkan perkara yang meragukan kamu kepada perkara yang tidak meragukan kamu. Walaupun asas makanan itu harus, walaupun asas makanan itu halal, betul-betul kita kena confirm, ada pembuktian dia ni haram baru kita tak boleh makan. Tapi kalau 50-50 ataupun 70-30 ataupun 90-10, kata hari dok lagi, tapi sebaik-baik kita tinggalkan. Ada dakwaan makanan yang tidak halal, contohlah ada bahan-bahan asing dan seumpamanya yang kita agak percaya, walaupun tak adalah bukti yang betul-betul solid. Nak haram, nak makan tak haram lah, tapi meninggalkannya itu lebih baik. Di atas konsep warak, dalam bab makan ni dia kena warak. Mana kalau benda tu kita tak berapa yakin, kita tinggal lebih baik. Banyak lagi benda yang halal, tapi nak makan tidak haram ya. Dan itu juga disarankan oleh para ulama sebahagiannya dalam bab makanan-makanan yang tidak disepakati. Kalau boleh kita tinggalkan, itu lebih baik. Tapi kalau nak makan tidak haram dalam setengah keadaan ya. Jadi nak kena faham. Bangkai tuan-tuan memang tak boleh dimakan. Apa makna bangkai? Maitah ya. Bangkai ni ialah haiwan yang tidak disembelih dengan secara syar'i lah ya. Nanti belakang ni pun ada penyembelihan az-zabaih, kerana penyembelihan memang dia termasuk dalam fiqh makan minum lah ya. Dalam buku-buku fiqh kalau tuan tengok kan, dalam bab ibadat, dalam bab muamalat, kemudian ada slot untuk at'imah, makan minum, dia mesti ada di situ. Kebiasaannya al-aqiqah, bab aqiqah, al-udhiyah, bab korban. Kemudian dia akan bincang tentang az-zakah ya. Zakat ni ada dua dalam bahasa Arab. Satu zakat harta dengan zai, zakatun. Satu lagi dengan zal, zakatun. Zakah itu harta lah, bayar zakat kan.
Zakah itu penyembelihan. Mesti ada babuz zakah, bab penyembelihan. Dan sebagian kata atau tulis babuz zabaih, bab penyembelihan. Kerana perkataan sembelih ni dia ada banyak. Boleh saja. Jadi kalau tidak disembelih dengan sembelihan yang sah syarak. Apa maksud sah syarak? Syarat cukup lah. Dia ada 3 syarat. Orang yang menyembelih, haiwan yang disembelih, alat yang digunakan, dan niat penyembelihan. Dia ada 4. Orang yang menyembelih Muslim atau ahli kitab. Ahli kitab boleh tuan. Ahli kitab ni maksudnya orang Yahudi Nasara. Majoriti ulama kata Yahudi Nasara yang asal. Memang dia ni keturunan Bani Yaqub. Kalau hari ni dia Buddha, esok dia masuk Kristian, dia tidak dikira sebagai ahli kitab. Kalau hari ni dia Hindu, esok dia masuk Yahudi, dia tak dikira ahli kitab. Di sisi majoriti. Segelintir mengatakan bahawa asal Yahudi saja, asal Kristian saja, daripada keturunan asal kok, baru masuk kok, ya tak? Maka dia adalah ahli kitab. Dan antara yang berpendapat begitu juga adalah Al-Qardawi dan sebagai ulama kontemporer yang lain. Saya tak nafilah tuan-tuan, dalam banyak isu ulama-ulama moden dia ada pendapat yang berbeza dengan ulama-ulama terdahulu. Ya. Tapi tak bermakna dia tak betul. Ya. Kerana apa-apa hal Islam ni tuan-tuan, dia kena back to basic. Apa dia? Balik kepada dasar dan sumber utama. Itulah Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dan ijma' yang betul-betul ijma'. Ada dulu-dulu didakwa ijma', tapi hari ni bila ulama cek balik, dia tidak ijma'. Ha? Jadi dalam konteks ilmu, dalam banyak hal dia berkembang. Alah, contoh macam bab harta lah tuan-tuan, setengah-setengah zakat kan. Kalau tuan-tuan belik dalam kitab fiqh dulu-dulu mana ada zakat pendapatan? Ada? Tak ada. Itu zakat yang baru, yang terhasil daripada ijtihad yang baru. Pelopor dia Qardawi ya. Qardawi dulu dia karang buku fiqh zakat dunia pakai, termasuk Malaysia. Dalam fiqh itu dia sebut tentang zakat pendapatan. Itu ada setengah-setengah orang konservatif kan. Dia marah betul bab zakat pendapatan ni. Dia kata mana ada zakat pendapatan. Ikut sangat Qardawi tu. Saya will tu Qardawi. Dulu dia kata Qardawi saya will. Kalau Qardawi saya will, awak 10 kali saya will. Itu ijtihad baru. Awak tak nak follow, that is okay, ya. Tapi awak je tak ikut. Dunia pakai, Malaysia pakai. Ya. Zakat pendapatan. Ada banyak lagi lah isu-isu yang lain. Ya. Jadi ada benda-benda yang baru yang agak menyalahi atau bersalahan dengan pendapat-pendapat lama, ulama-ulama terdahulu. Of course yang ada dalam kitab-kitab klasik. It is okay. Tidak ada masalah sama sekali. Ya. Kerana dalam banyak hal ada keluasan. Ya. Baik. Jadi bangkai tuan yang sembelih mesti ahli kitab. Qardawi kata asal orang Yahudi Kristian dah dikira ahli kitab. Ya terpulanglah dia punya hal kan. Dia ulama. Ya, kita ambil yang majoriti ahli kitab yang asal. Tapi Muslim no doubt memang dia syarat penyembelihan. Ya. Tak kira besar, tak kira kecil. Anak kita umur 7 tahun nak sembelih boleh. Anak kita umur 4 tahun boleh. Dia jangan 3 tahun ke bawah. Pasal tok mumayyiz ni ulama khilaf. Lagi tu kalau tok mumayyiz mana dia pandai ya tak? Biasanya dah besar sikit. Tapi anak kita hak sekolah rendah, hak sekolah menengah, kalau tok balik pun boleh sembelih. Sah. Kerana penyembelihan tidak disyaratkan balik. Tidak disyaratkan lelaki atau wanita. Oh Allah, habis awak memelih. Awaklah pula belajar sembelih. Kalau habis tak ada, awak sembelih sendiri. Tak ada orang nak pegang Ustaz. Oh Allah, bos sembelih ayat, ikat kaki ayat, pergi tekak je zak lalu. Apa nak susah sangat? Ya. Perempuan boleh sembelih. Ka'ab bin Malik Nasr Bukhari dia ada hamba. Dia ada hamba yang menjaga haiwan ternakan beliau. Itulah kambing. Ramai kambing banyak kan? Dan dia jaga di kaki bukit ya. Dia panggil silak ya. Okey, kemudian ada kambing tu sakit. Nak mampu. Oh, tak jadi dia kata ni. Dia pun ambil batu. Dia asah. Ada pisau tak ada. Dia asah dengan batu. Dah ada sembelih. Tak. Kang Abi Malik tengok kambing dia kena sembelih. Sudah.
Mau sembelih dengan apa ni? Dengan batu. Boleh ke tak sembelih dengan batu ni? Mung tu pula tino dia kata. Perempuan. Oh, aku nak tanya Rasulullah ni boleh makan tak boleh makan. Dia pun kita tanya Nabi. Nabi kata apa? Kun, makan. Karena tidak ada masalah sama sekali. Sembelih dengan batu tidak ada isu. Ya. Karena alat yang digunakan untuk penyembelihan asalkan dia tajam. Boleh saja. Batu, kayu, besi, apa lagi? Apa logam lah. Yang tidak boleh hanya dengan tulang saja. Tulang tu asah-asah bagi tajam, sembelih. Tak boleh. Memang orang hari ni tak buat kan. Dulu-dulu menyembelih dengan tulang adalah perbuatan orang-orang Arab jahiliyah. Innahu mudal Habasyah, kata Nabi. Ini adalah perbuatan orang-orang kufar Habasyah yang tak boleh diamalkan lah. Sementara tulang ni dikatakan oleh para ulama ia najis, ya. Dan dia makanan kepada jin. Tulang ni makanan jin. Jadi kita guna untuk sembelihan, kita sudah mengotorkan tulang itu. Dia tak bagus lah, ya. Jadi Nabi tak pernah. Lagi satu gigi, ya. Gigi pun Nabi tak bagi, asin, ya. Kerana gigi juga ada sebahagian daripada tulang. The rest boleh. Alat. Ya. Okey, orang tadi Muslim, lepas. Budak kecil kau, anak-anak kau, apa nama, wanita kau, boleh aja. Ya. Jadi kalau tuan-tuan isteri-isteri nak belajar sembelih, boleh. Belajar dengan suami tu. Oh, suami saya pun tak pandai sembelih, Ustaz. Tak tahu nak belajar dengan siapa. Belajar dengan jiran ke apa. Okey, penyembelihan pas. Very simple. Okey, alat yang digunakan untuk sembelihan apa sahaja selain tulang dan gigi. Ya. Dan of course lah, haiwan yang disembelih mesti haiwan yang halal dimakan. Dan haiwan yang masih hidup ketika ia disembelih. Kalau sembelih haiwan hak mati dah tak boleh. Ataupun tak mati lagi, dekat-dekat nak mati, memang nak mati sungguh lah. Ya. Boleh sebenarnya, dengan syarat bila kita sembelih tu dia ada hayah mustaqirrah, mana dia ada kehidupan yang kuat. Haiwan kita, contoh kambing, bung kena tepuk kereta, dilanggar kenderaan, boleh sembelih tuan, cepat-cepat ambil bisa sembelih. Ya. Yalah, kalau kena langgar putus paruh badan, tak boleh sembelih lah, sebab itu kemungkinan besar dia mati kerana pelanggaran itu dalam jangka masa yang singkat. Tapi kena langgar, bung, soyok kaki, pohon soyok, memang dia akan mati kalau tidak dirawat dalam beberapa hari, tapi boleh jadi tak mati juga. Tuan-tuan sembelih tu darah terpancuk tubik, cung, dia pun menggelepar, boleh ya? Dia tak boleh ni kita sembelih, dia lembek dah, darah langsung tak terpancuk, lepas tu tidak menggelepar, tak boleh. Jadi nak tengok juga, ya. Jadi haiwan tu bisa halal dimakan dan dia masih hidup. Hari tu raya haji ada orang dia sembelih lembu kan, viral juga kan. Dia jeruk lembu tu, si aku lembu tu. Nampak? Masa sembelih tu darah tak pancuk langsung. Pasal member memang tak mati lagi, tapi mungkin dah dekat-dekat nak mati dah. Nazak, nyawa-nyawa ikan dah pasal gigi jeruk. Tak boleh makan lah. Kaki pun patut bila sembelih kaki gitu. Kalau tuan-tuan sembelih walaupun dia dilanggar, tapi darah pancuk keluar kaki pun ni, maknanya dia mati kerana sembelihan tapi bukan kerana dilanggar. Jadi nampak? Cukup syarat tu tuan-tuan. Okey. Ya. Orang yang menyembelih, alat yang digunakan untuk sembelih, haiwan yang disembelih. Simple-simple aja. Tuan-tuan ada idea begitu, tuan-tuan tahu. Dan of course lah niat penyembelihan, kita niat ni untuk apa? Di mana apa-apa niat pun boleh. Niat nak buat kenduri kendara, niat nak sedekah kat orang. Yang tak boleh lah azabhu li ghairillah, sembelih bukan kerana Allah, itu yang tak boleh. Macam Arab jahiliah, dia sembelih untuk tuan-tuan mereka, sembelih untuk berhala, sembelih untuk jin. Orang Arab dia sembelih juga untuk jin, tak boleh. Mana ada orang buat, Ustaz? Ada orang buat. Ya, orang mengadu dengan saya, dia pergi jumpa seorang ustaz, katanya ustaz lah, tapi biasa kalau jenis macam ni untuk bomoh. Kita pun keliru hari ni, ustaz pun ya, untuk bomoh pun ya kan. Dia kata awak kena sembelih kambing ni depan rumah. Lepas sembelih tu tak payah makan lah, tanam, dia kata. Dan dia buat. Tak tahulah dia ke orang lain, tapi dia cakap dengan saya, apa hukum dia? Saya kata tak boleh, itu syirik. Dan memang kambing tu tak boleh dimakan.
Kalau awak nak buat begitu, awak sembelih niat sedekah boleh lah. Memang digalakkan kita bersedekah, mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat penyakit kita dan seumpamanya. Tapi kalau semata-mata sembelih tu untuk siapa? Untuk jin lah tu, untuk hadam ke tak? Untuk Allah tu. Suruh sembelih saja, makan jangan. Pelik. Orang kita boleh ikut benda begitu dia. Ha? Dah buat pun nak tanya kita. Ha? Jadi bangkai bangkai tak boleh. Tadi saya tertinggal. Ibnu Umar tu dia baca ayat ni tuan. Orang dia tanya landak, dia kata boleh. Dia baca ayat ni. Pasal awak sebut pak ni dia kata. Kemudian sahabat itu berkata kepadanya, aku bertanya Abu Hurairah, lalu beliau berkata, innahu khubsum minal khaba'is atau khabisatun minal khaba'is. Dia tanya Ibnu Umar, Ibnu Umar kata boleh. Hak Allah Ta'ala haram hak ni je. Ni ada baca ayat ni. Pak ni. Salah satu bangkai kan, ada 3 yang lain. Next time lah. Lepas tu kawan tu kata ke dia, aku tanya Abu Hurairah, Abu Hurairah kata tak boleh. Innahu khabisatun minal khaba'is. Dia adalah makanan yang keji daripada makanan-makanan yang keji. Wa qala anna Nabi SAW qala zalik, dan Abu Hurairah bagi tahu aku yang kata ni Nabi. Supaya tak cerita dia. Dia tanya Ibnu Umar, Ibnu Umar kata harus halal. Dalilnya kerana tidak ada larangan. Dalam Quran Allah Ta'ala larang 4 saja. Salah satu bangkai yang saya dah hurai dia lah. Ada 3 lagi next time. Sahabat ni kata balik pada dia, aku dah tanya Abu Hurairah. Abu Hurairah kata tak boleh. Ini makanan yang keji. Dan Abu Hurairah berkata, ia dikatakan oleh Rasulullah SAW. Apa jawab Ibnu Umar? In kana Nabi qala zalik fa huwa kama qala. Dah kalau ke Nabi kata begitu, maka mu ikutlah Rasulullah SAW. Fa huwa kama qala. That's it. Ya. Duk tanya-tanya buat gapo lagi dah Nabi kata, cukup lah. Sebab itu tuan-tuan tengoklah standard mazhab Hambali, landak adalah haram kerana dia pakai hadis itu. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, perbualan beliau tentang landak ni yang diriwayatkan oleh Sunan Abi Dawud. Unfortunately hadis itu menurut sebahagian ulama yang lain, terutama ulama-ulama hadis, ia adalah hadis yang dhaif. Hadis yang tak kuat. Hadis yang lemah. Ada sebahagian kata hadis dhaif tak boleh disebut sebagai hadis yang lemah. Sebut hadis dhaif sebab ini istilah. Boleh saja tuan. Pasal dhaif ni mana lemah. Janji kita faham, hadis dhaif ni hadis lemah, pasal dhaif pun lemah. Tak salah. Saya translator, saya boleh jadi translator. Kerana kelulusan saya memang bahagian translation. Jadi bagi saya tidak ada masalah sama sekali. Dan saya tengok ilmuwan-ilmuwan yang buat buku ulum hadis atau mustalah hadis yang diterjemahkan dalam bahasa Melayu ataupun yang dia karang sendiri, dia guna istilah yang sama. Boleh je. Hadis dhaif, yang ni hadis lemah. Jadi kata para ulama ni, hadis ni hadis yang lemah, maka tak boleh diguna pakai. Kembali pada kaedah yang asal. Landak ni yang makan gapo? Dia tak makan benda yang haram. Ada nas tak? Tidak ada nas. Ada tak alasan-alasan lain yang menjadikan ia haram seperti kemudaratan? Tidak ada. Kenajisan? Tidak ada. Cek-cek banyak tak ada. Jadi dia kembali kepada kaedah yang asal. Itulah asal-asal makanan itu halal. Sebab itu yang standard dalam mazhab Syafi'i, fortunately halal. That's why ada Rasulullah landak. Jadi tuan-tuan boleh dah makan dia tak? Baik ya. Jadi ada ulama memang dia kata haram pak ni je. Tapi majoriti kata tidak. Ada banyak lagi yang haram, tapi yang utamanya pak ni, salah satunya ialah bangkai. Bangkai ni ialah disembelih tidak secara syar'i yang saya kongsikan dengan tuan-tuan. Kemudian ada 3 yang lain, itulah daman masfuhan aulah makhinzir. Darah yang terpancuk dan daging babi, fa innahu risun, ia adalah najis, au fisqan, dosa yang besar, uhilla li ghairillahi bihi, atau apa-apa yang disembelih tidak kerana Allah ya. Jadi kalau sembelih ni tuan-tuan, overall dia tak bergantung pada niat sangat. Yang tak boleh hak disebut pasal niat ni ialah kalau kita sembelih bukan kerana Allah, sembelih kerana berhala, sembelih kerana jin, tak boleh ya. Ataupun sembelihan di atas sebab-sebab yang ni. Sembelih tolak bala. Dulu orang kita ada buat tau. Tak tahulah zaman bila. Zaman tu nenek moyang kita dululah. Ya, tu nak tolak bala ni dia bawa lembu pergi tepi pantai.
Lepas tu dia sembelih, semata-mata sembelih. Tak tahulah dia makan atau tidak. Tak boleh tuan. Tuan-tuan buka YouTube, daripada galeri kebangsaan dia ada masuk upacara mandi safa di tepi pantai. Ada. Siap ustaz tukar baca doa lagi tu lebah mana tukar baca doa. Dia buat aktiviti ataupun ritual di pantai, nama dia ritual untuk tolak bola pada bulan Safar. Dia ada doa dia, dia siap bawa lembu lagi, bawa lembu sembelih ke macam tengok ada itu. Saya ada tengok. Jadi sembelih untuk makan pun tidak ada masalah, insya-Allah taala. Jadi saya rasa mungkin setakat dulu. 40 minit boleh berhenti. Ada nak tanya apa-apa tak? Ada soalan tak? Tak ada soalan? Ya? Kaca boleh. Kaca disebut sebagai zujaj. Memang para fuqaha bila disebut sah sembelihan dengan apa-apa yang tajam. Yasihu zabihah bikulli syai'in hadin. Itu yang disebut. Sah sembelihan dengan apa-apa yang tajam. Ghaira sinni wal azam. Selain daripada gigi dan tulang. Dia pun buatlah contoh. Ya tak? Khashab, jika alat itu dibuat daripada kayu. Hadid, jika benda itu dibuat daripada besi. Banyak besi lah ya, pisau-pisau apa semua. Dan dia tulis juga zujaj, kaca. Hajar, batu. Ada macam-macam lagi. Tapi kaca boleh, zujaj dia tu. Boleh. Kerana kaca itu asal tajam lah. Boleh saja insya-Allah taala ya. Ada orang tanya juga, ustaz boleh kita sembelih pakai gunting? Gunting? Boleh, kerana gunting adalah tajam. Jangan putus urat dia. Ya, tapi jaga orang buatlah pakai gunting. Ya tak? Silap-silap putus kepala haiwan. Putus kepala boleh tuan, makruh lah. Kalau sembelih zak putus kepala, makruh. Dia isu dia kalau putus kepala tapi bukan kok atas mai kok bawah mai atas mai bawah. Lembu duduk depan dia bawa mai parai. Bismillah. Pom. Ya. Sebagai ulama kata halal kerana ia termasuk dalam konteks penyembelihan. Putus rorak dia. Putus. Tu bila rasa pancu. Putus kepala tak ada syarat. Dan ada sebahagian kata tidak halal kerana penyembelihan itu tidak ada dalam nanas yang ada. Dia mesti ke bawah, naik atas. Ada gitu. Memang tak ada orang buat. Tapi ada sebahagian negara buat tuan, macam di India. India dia buat gitu. Tapi tak tahulah Muslim tak Muslim. Tapi ada disebut oleh para ulama. Sembelihan begitu tidak disepakati ada halal atau tidak. Sebahagian kata tidak halal, sebahagian kata halal. Cuma tak bagus lah. Memang, tapi mereka sepakat. Sembelihan yang menyakiti haiwan, of course lah sampai terputus kepalanya, maka ia adalah tidak digalakkan. Ali bin Abi Talib dalam sebagai asar, dia ditanya, apa hukum kalau kita sembelih haiwan, tapi terputus kepalanya? Maka Ali berkata, la ba'sabihi, tidak mengapa. Walaupun apa ulama dia memakruhkanlah hal seumpama itu. Kalau kita tak sengaja tak apa, ada juga tanya sembelih ayam banyak-banyak tu kan. Sembelih pak terputus, tak apalah. Ini saja putus. Tak boleh kan. Ya. Insya-Allah taala setakat itu dulu untuk pagi ni. Kalau tak ada apa-apa, mudah-mudahan sikit sebanyak pengusaha kita mendapat manfaatlah untuk kehidupan kita ya. Aku Lukman Azhar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr.